الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Munyatul musalli, oleh tang solat. Kita masih lagi berada dalam tajuk uraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang, yaitu perkara yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid makanya takbir itu tidak sah, mesti sebut. Maknanya di awal itu rukun, sempurnakan. Kalau kita pun kuat sama dengan imam, ini lebih kurang mau challenge imam lagi. Imam kuat, dia pun mau kuat juga. Anda perlu ada kira-kiranya kita sahaja yang mendengar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian diangkat tangan berbetulan selaras dengan dua belah telinga. Ketika menakbirkan tangan mengangkat, itu sunnah, hukumnya sunnah. Tak angkat pun dapat, tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makanya menyebut bahawa bila mana kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu, ittifaq para ulama mazhab menyebut sunnah, sunat hukum. Secara empat mazhab menyebut mengangkat tangan itu adalah sunat hukumnya ketika mana takbiratul ihram. Kebanyakannya mengangkatlah Allah. Ada juga yang angkat. Bukan. Memang angkat semua. Semua mazhab angkat. Cuma meletakkan tangan itu sahaja ada ittifaq empat mazhab. Tuan-tuan,
Itu sunat. Kena faham. Sunat tak sah. Kenapa? Melafazkan Allahu Akbar itu rukun. Itu rukun. Wajib kena buat. Tak buat, tak sah. Angkat tangan itu sunat. Kalaulah tak buat, itu tak apa. Tak tidak membatalkan sembahyang. Itu kita kena faham ni. Mana rukun, mana sunat. Kita keliru. Nanti kalau keliru, kita pun keliru, susah juga. Okay. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makna mengangkatkan dua tangannya itu bahawa membetuli ujung anak jarinya di atas ujung dua telinganya dan dua ibu jari. Jadi macam mana yang betulnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i ya. Kita bercerita tentang mazhab Syafi'i. Mazhab lain itu tak apalah, itu cerita lain. Dia kata ibu jari ini selaras dengan cuping telinga. Allah ni gini. Walaupun ada di kalangan mazhab Syafi'i kata membetuli bahu Allah pun tak salah juga. Boleh juga. Itu kata, itu kalau orang ada ilmu, dia akan faham. Begini pun betul. Imam Nawawi pun kata begini keadaan. Boleh belaka. Jangan duk sebut-sebut bergaduh. Itu tak betul. Lain kau buat ni. Itu yang masalahnya. Bergaduh dalam perkara sunat. Nak padan bah. Nak padan. Bergaduh. Bukan begitu bah. Begini bah. Begini. Bergaduh dalam perkara sunat. Rugi kita. Rugi. Last sekali tak sembahyang. Lagi dah rugi. Bergaduh-gaduh. Last sekali tak sembahyang. Lain juga itu. Itu menurut kata, kita nak disebut sini kesempurnaan takbir itu macam mana. Kita nak buat takbir dari ihram itu rukun. Kita nak buat secara sempurna itu macam mana. Jadi kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, lafaz kena betul-betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan diwakafkan. Allah Allah Akbar. Boleh-boleh lagi diwakafnya tentang Allah. Tak payah. Terus Allahu Akbar. Betul. Sebut tu kena betul. Itu dalam kesempurnaan kita nak takbiratul ihram. Kemudian ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Imam Nawawi kata ibu jari selari dengan cuping dan ni ujung jari ni atas telinga. Allah. Orang lelaki begini kena buka ni. Orang perempuan jangan pula orang perempuan pun begini. Tutup. Hendaklah ditakbirkan dengan ta'zim dikala hati hadir. Bila menyebut Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kita mentakzimkan, membesarkan Allah. Itulah tuan-tuan bila sudah masuk saf tu, maknanya kita bersedia dah berhadapan dengan Allah Ta'ala, mentakzimkan, menghadirkan rasa agung besarnya Allah dalam dada kita, hati kita. Itu antara kesempurnaan kita dalam bab takbiratul ihram. Yang ketujuh. Yang ke-8, kesempurnaan qiyam itu ada 3 perkara. Qiyam bermakna berdiri. Berdiri.
Berdiri ni rukun. Kita ulang balik. Berdiri ni rukun. Sakit macam mana pun, selagi boleh berjalan, qiyam wajib. Ini kena faham. Kita datang ke masjid, mampu lagi berjalan. Bila nak solat, jangan terus duduk atas kerusi. Berdiri dulu. Allahu Akbar. Memang pun dia tak boleh berdiri lama, maka duduklah lepas takbiratul ihram. Jangan terus-terus duduk atas kerusi. Kecuali memang dia tak boleh berdiri langsung. Datang ke masjid pun merangkak. Ataupun menyarap macam maskar itu. Kenapa? Memang tak boleh berdiri. Itu beri terus duduk. Tapi selagi mana ada kemampuan kita berdiri, maka wajib takbiratul ihram itu kena berdiri. Itu kadang-kadang kesilapan yang kita perhatikan. Ramai orang ni bila dia tak mampu nak sujud, tak mampu nak duduk, apatah lagi kalau dalam berlipat kaki ini kan, tak mampu, tapi dia terus duduk. Sedangkan dia berjalan boleh lagi. Maknanya dia tidak memenuhi qiyam. Rukun itu tak. Tapi kalau dia maknanya langsung tak boleh berdiri. Datang pun mau kena usung, berdiri pun tak boleh. Itu boleh duduk terus. Kesempurnaan qiyam itu ada 3 perkara. Mata hendaklah ditempatkan di tempat yang sujud. Yang kedua, hati hendaklah tertumpu kepada Allah. Yang ketiga, jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Nak sempurnakan qiyam ni macam mana? Mata hendaklah ditempatkan di tempat yang sujud. Tak kisah ni mata ni kita nak tengok mana pun tak ada masalah. Tapi seelok-eloknya tengok di tempat yang sujud. Kenapa? Supaya kita tidak terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Sebab kalau mata ni dia tengok benda lain, memang akan mengganggu kekhusyukan kita. Tambah pula kalau kita tengah-tengah sembahyang, orang depan kita tu pakai baju penuh tulisan belakang. Kan? Maklumlah ada orang-orang 30 orang tu di belakang. Itu biasa dulu kita kan cetak baju tu, classmate tu cetak semua nama. Di depan kita pula, kalau mata kita tak jaga, sementara imam baca surah, habis imam baca surah, habis juga kita ejak nama orang yang 30 orang tadi. Imam baca surah kita pun Ahmad, Fikri, Zainab, semua ejaknya habis belakang. Jadi mata tak jaga, itu kadang-kadang menyebabkan hilangnya khusyuk kita. Jadi nak sempurna di dalam qiyam, mata kena jaga. Tengok di tempat sujud. Namun ada ulama juga berpendapat kata, apa-apa pun yang mendatangkan kekhusyukan pada dia. Contoh, tidak semestinya juga ia tengok tempat sujud itu dia khusyuk. Ada juga orang tengok tempat sujud tak khusyuk pun. Tapi ada juga orang ni jenis mata begini, tengok ke depan. Sebab yang pentingnya mendatangkan khusyuk tu. Cuma kan fuqaha, ulama fiqh di dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i ada berpendapat bahawa disunatkan tilik kepada tempat sujud. Sunat kita tengok tempat sujud. Kerana itu terlebih hampir kepada khusyuk. Bila kita tengok tempat sujud tu, dia hampir kepada khusyuk. Dalilnya
Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memulai salatnya, beliau tiada tilik ataupun tidak memandang tempat lain kecuali tempat sujudnya. Jadi dalam fuqaha ataupun ada pendapat ulama Syafi'i ini mengatakan kita tengok tempat sujud itu hukumnya sunat. Kenapa? Ibnu Abbas cerita, Rasulullah kalau sembahyang Rasulullah tak tengok tempat lain melainkan Rasulullah tengok di tempat sujudnya. Yalah tuan-tuan kan, kurang-kurangnya pun satu hikmah dia, ianya membantu untuk kita khusyuk. Tamam. Yang dapat pahala dah, dapat pahala. Kan pun dapat pahala kan. Pahala apa? Pahala ikut Nabi bila solat tengok tempat sujud. Ada satu lagi riwayat dari Muslim dan juga At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bala aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Fashtadda qawluhum fi dhalik hatta qala la yantahiyanna an dhalik aw la yukhtafanna absarahum. Maknanya ada sekumpulan ni yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Mereka ini bila sembahyang tengok ke langit. Kalau kita, ialah kalau sembahyang macam di Mekah, dia tengok ke langit, nampaklah langit. Tapi kalau duduk dalam-dalam tu tak nampak adalah kan. Kita kalau tengok atas nampak apa? Kipas lah kot, kan? Fashtadda qawluhum fi dhalika hatta qala. Maknanya Rasulullah tegak, jangan tengok ke langit. So kata jangan tengok ke langit. Tengok mana? Tengok tempat sujud. Jadi maknanya apa dia? Sebaik-baiknya nak menyempurnakan masa kita qiyam tu, mata kita arah ke mana? Maka tengok ke tempat sujud. Ini boleh praktikal ni. Sebab setiap kali kita solat ni, kan? Bila dah tahu begini kita boleh praktikal terus. Kalau selama ni barangkali Allahu Akbar mata kita melilau. Kadang-kadang boleh tengok-tengok jeling-jeling siapa sebelah ni masuk. Jeling-jelingnya lagi kan. Hati hendaklah tertumpu kepada Allah. Bila dah ada khusyuk, maka hati kita mestilah menumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain dah. Kemudian jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Bila dah masuk qiyam, Allahu Akbar. Qiyam dah tu. Mana jangan dah berpaling dah kiri ke kanan. Kita ni kalau berpaling tengok, berpaling ni pun kena tengok. Ini soal sah atau tak sah. Bila dia berpaling, maknanya berpaling ni kepala sahaja. Tengah-tengah sembahyang ada ular limpas di depan. Contoh. Risau juga bagi kita, ular begitu. Dia pun tengok. Risau apa kalau dia pergi sana dapat, kalau dia gustan balik kan. Tengok. Ada satu keadaan lagi, ular limpas dia tengok gini. Maknanya dia berpaling tu bukan kepala saja, sekali dengan dada. Itu batal. Kepala kalau berpaling gini, dada kita tak berpaling, sah lagi sembahyang.
Tapi bila berpaling kiri kanan itu sudah menghilangkan rasa khusyuk lah. Ada juga kita nampak jemaah bila semayang. Ada saya nampak satu masjid lah. Bila kita lewat masuk soft, imam pun sudah solat apa semua. Kita tengok dari belakang tadi, dia ni suka 3 orang kalau semayang. Suka 3 orang. Boleh-boleh dijenguknya imam lagi. Patut tengok. Kita ni masuk siringnya. Angkat berat Allah. Boleh-boleh tengoknya kita begini. Astagfirullah. Segi batal tak batal dia tak batal sebab masih lagi dada dia tu ke arah kiblat. Ini ya, liar betul jadi. Kepala ada ni, kiri kanan tengok. Tak batal. Tapi kita dianjurkan dalam kesempurnaan kita qiyam, hendaklah jangan ni kepala kita ni kiri ataupun ke kanan. Jangan palingkan. Dimakruhkan berpaling di dalam solat dengan ketiadaan berhajat kerana menafikan khusyuk. Dalilnya, antara dalilnya apa dia? Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Maksudnya saya menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya Nabi tentang berpaling dalam sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah mengambil, itu adalah mengambil, mencuri-curi yang mengambilkannya oleh syaitan dari solat hambanya. Artinya mengambil oleh syaitan dari solatnya dengan sebab berpaling. Maknanya bila dia berpaling tu sebenarnya dia telah dilalaikan oleh syaitan. Syaitan curi apa? Kekhusyukan dia. Bila dia tu paling itu kerja syaitan. Nabi sebut. Syaitan ini telah mengambil apa dia? Mengambil solatnya. Maknanya melalaikan kita lah. Ketika mana berpaling, hukumnya makruh. Itu di antara dalilnya. Jadi menunjukkan bahawa dalam kita nak menyempurnakan qiyam ini, janganlah kita ini berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Kesembilan, kesempurnaan bacaan itu 3 perkara. Pertama, bacaan yang sahih dengan tartil dan tiada berlagu-lagu. Bacaan dengan tafakkur dan tadabbur maknanya. Yang ketiga, hendaklah diamalkan apa yang dibacanya itu. Sebut bacaannya apa dia? Iaitu baca suratul Fatihah. Baca mesti betul, bertajwid. Lagu ini bukan utama. Taranum bukan utama. Yang utamanya baca mesti betul. Itu yang utamanya. Tapi kadang-kadang kita azan dulu kan? Azan dulu lah. Sila, azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung ya, sikit lagi sikit. Bacaan yang sahih dengan tartil dan tiada berlagu-lagu. Bacaan Quran khususnya dalam salat, iaitu membaca suratul Fatihah, kena betul. Apa makna betul? Iaitu bertajwid. Disebut sebagai baca secara tartil. Baca secara tartil maknanya apa dia? Baca secara betul, bertajwid. Di dalam baca Quran ni yang pentingnya baca betul, bukan berlagu-lagu. Berlagu-lagu ni bonus. Boleh baca betul, ada lagu, alhamdulillah. Kalau baca betul, tiada berlagu, itu pun baik. Tapi kalau berlagu,
Baca tak betul, bukan okey, QO. Oi, baca kita Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia punya lagu-lagu lagi tu kan. Oi, mantap kau imam. Apa yang mantapnya kan? Mungkin mantapnya pun pada lagunya, tapi bacaan tak betul. Tapi kalau orang yang ahlul Quran, orang yang mengetahui tentang ilmu Quran, khususnya dalam qiraah, dalam bacaan, itulah kalau dalam bab tajwid kesalahannya ada dua, lahnul khafi wa lahnul jali, kesalahan yang ringan, kecil, dan kesalahan yang berat, terang jelas. Orang awam yang mengaji juga hukum tajwid, mungkin dia boleh kesan kesalahan yang terang. Tapi kalau ahlul Quran, ahlul tajwid, ahlul qiraah, dia akan dapat mengesan walaupun kesalahan kecil. Boleh beza tentang sifat huruf, makharijul huruf. Kita yang orang awam biasa mungkin kita boleh tengok dengung tak dengung, panjang tak panjang, itu kita boleh kesan. Tapi kalau orang yang ahlu tajwid, ahlu Quran ni, ahlu qiraah, dia akan tahu sifat huruf qaf tak cukup, makhraj huruf ta tak ada, dia kata itu dia boleh kesan. Dia boleh kesan. Cuma kalau kata kesalahan kecil ini, dia tidaklah sampai merubah makna, dan dalam solat sah lagi. Tapi kalau berlaku kesalahan besar dalam solat, tak sah. Itu jangan main-main tuan-tuan. Nak jadi imam ni bukan mudah, kan? Berat imam ni, berat. Nak jadi imam ni bukan senang. Imam-imam yang ada ni pun sudah menjalani temuduga. Temuduga apa? Sudah ditemuduga segi sudut bacaannya macam mana, sudah ditapis, makanya mereka layak untuk menjadi imam. Soal jadi imam ni bukan kira kau tua kan, kau tua kah, kau muda kah, anda kira tu. Ayo kau ni muda, bagaimana aku ni tua, balik kita. Tapi kalau tua pun tak betul bacaannya, tak ada juga, tak boleh. Jadi baca. Kita itu imam lah. Kita macam mana nak sembahyang? Kita nak sembahyang pun baca Fatihah kena betul. Baca Fatihah, ini jangan keliru. Ini ramai yang kita perhatikan. Bila sembahyang Allahu Akbar, baca Fatihah ini dipanggil rukun qauli. Rukun cakap, mesti ada suara, dilafazkan. Kalau baca dalam hati, tak sah sembahyang. Walaupun nampak macam khusyuk kan. Tapi tidak ada lafaz. Mulut berkumit-kumit, tapi suara tiada. Tak sah sembahyang. Kena baca, baca tu kena ada lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Kira-kira kita yang dengar sendiri, jangan kau kasih dengar orang lain. Ini kadang-kadang ni ada juga kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Maknanya dia kasih bukan setakat kiri kanan orang dengar, sampai jemaah belakang pun hilang khusyuk. Kenapa? Kuatnya dia baca. Itu tak kena. Kita bila rukun qaul ini, kita yang dengar, kita. Jadi kena baca betul. Macam mana tahu baca betul tak betul? Jumpalah orang yang pandai Quran. Imam kita ke, ustaz-ustaz kita ke. Ustaz, bolehkah dengarkan bacaan dulu pas kejap? Apa? Fatihah. Orang bilang tahsin suratul Fatihah. Untuk kita mendengarkan
suratul Fatihah. Itu saja. Sebab itu rukun dalam sembahyang. Jangan malu. Dan jangan pula berasa, "Oi, aku sudah pandai Fatihah saja begitu." Kacang begitu dia bilang. Kacang tak kacang, coba baca di depan guru yang mahir Quran. Jangan main-main tuan-tuan. Kita dari kecil sampai besar betul. Kalau kita baca Fatihah daripada ayat yang ke-7 sampai ayat Gustan balik pun insya-Allah ingat. Tapi betul tak betul tu kena cek dulu. Itu namanya kita kena bertalaki dengan guru-guru mendengar. Kita rasa kita betul. Kacang dia kan. Celah gigi je Fatihah. Itu. Tak ada surah lain. Tanya lagi kan. Tak ada surah lain mutalaki. Baca yang itu dulu. Baru kita tahu di mana salah kita perbaiki. Jadi baca secara betul untuk menyempurnakan dalam qiraah kita. Baca dengan tafakur dan tadabbur maknanya. Yang tadi lagu Quran ni bukan kata tidak boleh. Nak belajar lagu ni pun silam. Dia ni seni. Kadang-kadang imam ni dia baca ala-ala Suraim, Imam Mekah kan. Ala-ala Sudais. Ala-ala macam apa? Syekh Masyari kan? Tak apa, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya bacaan kena betul. Jangan duk baca sedap, sedap lagu dia, tapi tajwid tak ke mana. Itu tak. Bacaan dengan tafakur dan tadabbur maknanya. Jadi dalam menyempurnakan bacaan kita ketika solat, kita kena tadabbur makna. Bacaan Fatihah sudah betul. Jumpa guru dengarkan bacaan kita, alhamdulillah, clear. Secara jujurlah. Dari dulu sampai kita sembahyang sekarang ni, pernahkah kita buka terjemahan suratul Fatihah untuk kita tengok yang selama ni kita baca dalam solat kita? Kali terakhir kita buka terjemahan tu bila? Atau langsung tak pernah buka? Kan? Sekarang ni zaman canggih lagi kan. Tanya juga Syekh Google. Buka terjemahan suratul Fatihah. Tuan-tuan buka. Pakat tengok. Supaya kita tahu maknanya kita tadabbur dan akhirnya mudah untuk kita beramal apa yang kita baca. Ulama sebut 7 ayat dalam suratul Fatihah merangkumi kesemuanya makna yang ada pada Quran. Itu bukan kena mengaji lah tafsir dia macam mana. Kita kena tafakur dan tadabbur apa yang kita baca. Dan yang ketiga, hendaklah diamalkan apa yang kita baca. Jadi maknanya suratul Fatihah bukan hanya sekadar baca dengan betul, tetapi hendaklah ia diamalkan. Apa yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillah, selesai perkara yang ke-9. Kita berhenti setakat itu, kita akan sambung seterusnya. Dia ada 14 perkara. Kita akan sambung akan datang, insya-Allah. Boleh? Ada soalan? Okey. Soalan pertama, sebagai makmum semasa solat jenazah, di manakah kedudukan pandangan mata? Ya kan dia dah sujud kan? Okey. Solat jenazah ni dia tidak sujud. Dalam kita nak menyusun saf, rapat kena rapat. Dan bila tiada sujud, jarak saf pertama dengan kedua pun rapat. Dan disunatkan saf itu dibuat secara ganjil, 3 saf. Sikit je orang ustaz, kenapa sikit? Buat 2-3 saf, sunat kan? Tapi kalau 3 orang saja makmumnya, janganlah pula berdiri 3.
Satu di depan. Padan-padan lah kan. Maksudnya ramai lah sikit kan. Di 3 orang je makmum. Okey, so pertama seorang, so kedua. Itu kan begitu, bukan maksudnya begitu. Dan ketika itu bila tiada sujud, di manakah pandangan mata kita? Maknanya pandangan itu di depan. Di depan. Tak kisahlah depan macam mana pun, yang pentingnya kita rasa selesa dan khusyuk. Satu lagi, kita perhatikan di dalam solat jenazah ni. Biasa kan kita mendengar satu kalimah As-salatul jami'ah rahimakumullah, kan? Biasa kita dengarkan. Seruan itu hanya diseru pada solat jenazah ataupun solat istisqa, minta hujan. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Itu solat jenazah atau solat istisqa. Itu antaranya. Tapi kadang-kadang imam disuruh masa apa? Masa solat fardu biasa. Tak kena. Apa dia? Solat tarawih. Tak kena. Tak kena. Masa kita solat berjemaah ni seruan jalan. Sufufakum istawu. Suruh rapat-rapat kasah apa semua. Itu seruan dia. Solat jenazah ini boleh. Itu diseru kita. Salatul jami'ah rahimakumullah. Ada panggil orang untuk solat jenazah. Kenapa dipanggil? Sebab ramai orang ni takut solat jenazah. Bila berlaku kematian, kita ni sepatutnya diperintahkan. Bila solat jenazah ni diperintahkan ikut masa dia dimandikan, ikut masa dia dikafankan, ikut masa dia sembahyangkan, bahkan ikut sampai dia masuk ke liang lahat. Disunatkan. Ini disuruh sembahyang pun takut. Ahli keluarga sendiri, imam, kamu-kamu yang sembahyang imam, kami nampak, kami tengok saja. La ilaha illallah. Sepatutnya ahli keluarga lah kena solat. Bahkan kalau dia ada anak lelaki, dia tu kena mengimamkan solat. Patutnya begitu. Itu tuan-tuan, kalau solat jenazah ni baiknya solat di masjid. Solat di masjid. Supaya lagi ramai orang datang, lagi ada mendapat fadilat, akan ada orang-orang yang Allah Ta'ala akan perkenankan doanya untuk jenazah itu. Lebih daripada 40 orang akan ada doa yang Allah Ta'ala angkat, mustajabkan doanya untuk jenazah itu. Kalau jemaah tu datang berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, atau Allahumma gfir laha warhamha, Allah mustajabkan doa. Itulah tuan-tuan, dulu kalau saya di Kedah dulu mengaji di Kedah. Solat jenazah ni macam solat Jumaat. Dia setiap masjid ni dia ada satu syu'bah, panggil apa? Pengurusan jenazah ada kat sini. Masjid lain pun ada. Bila berlaku ada kematian, dorang link ni. Okey, masjid contohnya kita di sini Kimanis ni dengan masjid mana terdekat? Kampung Brunei. Abdullah kan. Sana. Ada link. Berlaku kematian di sini, okey, link di sana. Sana bawa 2 van. Bukan 2 van jenazah. 2 van rombongan datang sini. Solat jenazah. Di Kedah dia begitu. Dia ada link ni. Jadi bila berlaku kematian, ramai orang datang ni. Ini penuh ni. Penuh. Sebab nak mencari fadilat dan diamalkan. Kita di sini nak sampai macam tu. Ramai-ramai pun syukur-syukurlah. Kalau kata jenazah tu dibawa ke masjid negeri, kemudiannya disembayangkan lepas zuhur. Kebetulan orang ramai di sana. Itu syukurlah. Kalau di Mekah jangan cerita. Di Mekah itulah untung. Orang mati di Mekah ni, Allah dah dapat dah tempat yang mulia, mendapat doa orang-orang yang dimaksudkan. Okey, itu selesai ya. Ke sana pula kita kan.
Okey. Soalan kedua, rukun qauli bacaan Al-Fatihah. Bagaimanakah dengan perempuan? Adakah sama dengan lelaki? Perempuan juga kena baca, kira-kiranya ianya yang dengar. Dia yang dengar. Janganlah pula kuat-kuat kan. Cukup je. Maknanya mesti ada suara keluar, lafaz. Itu rukun qauli yang wajib dilafazkan bacaan. Selesai. Atau ada soalan lagi? Ada soalan? Tiada soalan. Insya-Allah kita akan sambung akan datang. Ya, ada soalan. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dan bahkan belum habis Iftitah. Ya. perlu kita habiskan iftitah. Membaca doa iftitah ketika imam membaca suratul Fatihah, dan ketika itu kita sedang membaca Fatihah, membaca iftitah, doa iftitah. Imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Kira-kiranya kalau sekiranya kita sudah memulai doa iftitah tadi itu di pertengahan, boleh habiskan dengan syarat jangan tertinggal bacaan suratul Fatihah dikala imam sudah rukuk. Agak-agaklah aku nak baca doa iftitah, boleh habiskan selepas baca doa Fatihah, baca Fatihah, sempatkah? Jangan sampai imam sudah rukuk, apatah lagi kalau dia sudah berdiri i'tidal. Sempatkah tidak? Tu kita agaklah. Ketika imam baca Al-Fatihah, Okey. kita di belakang sedang doa iftitah. Doa iftitah tu okey. Kita perlu menghabiskan doa iftitah sedang imam baca Fatihah. Boleh. 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 Maknanya imam baca Fatihah, kita baca doa iftitah. Boleh habiskan kan? Boleh. Itu dikala kita adalah dikala kita dalam keadaan yang tidak terlalu kita yang sempat takbiratul ihram bersama dengan imam lah. Kalau imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Imam baca Fatihah, kita baca doa iftitah. Boleh? Ya. Boleh? Doa iftitah dengan Al-Fatihah, mana yang rukun? Al-Fatihah yang rukun. Itu kita kena clear. Tak baca doa iftitah tidak membatalkan sembahyang, tetapi tidak membaca suratul Fatihah itu yang membatalkan sembahyang. Itu kena clear. Contoh, ini kadang-kadang selalu berlaku juga ni. Kita lambat. Imam sudah membaca surah selepas suratul Fatihah. Waladdallin, amin. Kita baru masuk. Imam bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kita sudah masuk. Tadi jangan baca iftitah dah. Terus baca suratul Fatihah. Tapi kalau imam masih lagi baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita baru masuk. Kira-kiranya kita sempat lagi mengambil fadilat membaca surah, membaca doa iftitah, baca doa iftitah. Boleh baca doa iftitah. Sebab imam ni lepas sahaja dia baca suratul Fatihah, baru kita baca suratul Fatihah.
Boleh faham tak situasi tu, keadaan dia begitu. Tapi kalau sudah terlambat, jangan kau pergi baca lagi doa iftitah. Sebab itu sunat saja. Takut-takut kita tidak boleh ikut imam selepas itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tajuk muafiq dan juga masbuk dalam sembahyang. Muafiq bukan munafik. Beza tu. Muafiq dan masbuk dalam sembahyang. Khatam kitab ni, kitab belakang dia akan sambung berkaitan dengan perihal berjemaah dalam sembahyang. InsyaAllah khatam kitab Muniyatul Musallin ni lah. Belakang ni ada satu kitab lagi namanya Bahjatul Marudiyah. Bila nak khatam tu, wallah, sebulan sekali kan. InsyaAllah. Kalau tak ada apa, hanya sekadar itu sahaja. Kita akan sambung pada bulan hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan membaca tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Walladzina tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.